Okey, selamat petang. Selamat petang. Boleh tahu nama apa? Nama saya Madiha binti Faizal. Awak selesa saya panggil awak apa? Kawan-kawan saya panggil saya Madiha ataupun Di. Okey lah, boleh lah saya panggil Madiha ataupun Di Okey. Okey, Madiha Di. Saya kenalkan diri saya ya. Okey, nama saya Nur Atira Syairah binti Zali. Saya merupakan kaunselor pelatih lah di Unimas ni. Dan untuk sesi ni saya akan berinteraksi dengan awak lah. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu, awak selesa tak dengan keadaan sekarang ni? Kursi Okey je. okey. Okey. Suhu bilik pun okey macam ni? Tak Okey. panas? Okey. Just fine. Okey. Boleh tahu awak datang dengan apa tadi? Saya datang dengan kereta. Dari kereta. Awak dari mana? Dari rumah ke dari somewhere? Daripada rumah. Daripada rumah. Jadi rumah tak ada orang ke? Ada lagi orang kat rumah tu? Tak ada, saya tinggal bersendirian sekarang ni. Keluarga saya tinggal di kampung dan saya kerja di sini. Macam tu. Okey. So, Madiha, boleh tahu sebelum ni Madiha pernah attend mana-mana sesi kaunseling sebelum ni ke tak? Zaman-zaman sekolah dululah. Zaman-zaman sekolah dulu. Okey. Boleh tahu apa yang boleh tahu apa yang Madiha faham dengan sesi kaunseling? Biasanya saya pergi kaunseling ni untuk naikkan motivasi saya lah. Zaman-zaman sekolah kan, study, tengah nak kerja SPM, kalau tak dilarang nak kerja macam ni kan. Tu je lah. Apa yang saya faham tentang kaunseling ni pun banyak dari segi ni lah. Apa orang cakap, dia bantu saya daripada segi untuk saya self-reflect lah. Supaya saya boleh reflect diri saya macam betul ke apa yang saya buat, macam mana saya boleh jadi lebih baik lagi. Dan daripada situ boleh suntik semangat saya dan motivasi saya. Ya, nampaknya Madiha pun dah tahu jelas sesi kaunseling ni untuk guide lah orang cakap kan, guide untuk fikiran mengenai isu atau masalah yang dikemukakan lah. Dan saya nak tambah sikit lagi, iaitu antara sesi kaunseling ni juga perlukan dua individu lah, iaitu klien, iaitu Madiha, dan saya sebagai kaunselor lah ya. Dan peranan saya pula hanya untuk mendengar luahan cerita tu, dan kita sama-sama lah bimbing awak untuk membuat keputusan selanjutnya lah ya. Tapi yang saya tidak memberi nasihat ataupun bantuan. Saya cuma membantu awak untuk berfikirlah lagi. Dan awak pula percayakan saya yang dengan cerita tu, kerana saya memeganglah dengan etika kerahsiaan, okey, yang di mana saya tidak akan sebarkanlah apa-apa yang awak kongsikan dengan saya, okey. Okey. Sebelum tu mesti awak ada sesuatu kan nak dikongsi dengan saya. Okey, sebelum kita teruskan sesi kaunseling ni, kita adakan isi dulu borang perjanjian dengan tentangan lah. Sedikit pasal Madiha ya. Sekejap ya. Dan ni ada berapa helai lah, 3 helai untuk. Okey. Saya kena isi semua ni. Apa yang tak faham boleh tanya. Ini boleh siang pun. Ada pasal ada ini macam sedikit tu.
takut nakal apa pun. Ya. Okey. Okey Madia. Madia dah ready nak mulakan sesi ni? Okey, jadi Madia bolehlah mulakan apa yang Madia nak kongsikan dengan saya. Apa yang saya nak kongsikan ni dah berbulan-bulan dah. Benda kecil je, tapi kadang-kadang biasalah benda-benda kecil bila dah selalu kan dia jadi besar juga. So macam benda ni mengganggu saya jugalah. Saya rasa beberapa bulan lepas, tahun lepas lah, saya putus tunang. And saya rasa macam saya putus tunang. Lepas tu biasalah kawan-kawan kan, kita tak minta benda tu berlaku, tapi ialah benda dah jadi dan kita pun berpisah dengan baik je sebenarnya. Tiada kepalahan ataupun apa. Cuma ialah benda dah berlaku berbulan-bulan kan. Benda pun bukan yang saya minta, tapi dah jadi. So saya dah move on sebenarnya. Apa yang buat saya berpegang lagi pada benda ni, sebenarnya sekeliling saya, kawan-kawan saya. Dorang sampai sekarang still ejek-ejek saya sebab saya putus tunang. Macam yelah, saya benda jadi, kita mestilah nak cepat-cepat move on kan. So saya pun dah lama tak contact dengan bekas tunang saya. Dan saya pun tak rasa saya nak tahu semua benda pasal dia. Tapi yelah, kawan-kawan saya ejek saya, dan masih lagi report saya tentang apa yang bekas tunang saya buat. Macam tu, saya tak nak tengok pun sebenarnya. Saya tak nak tahu sebenarnya, sebab benda dah jadi. Yelah, tapi mereka tetap ejek saya. Macam yelah, bila mereka ejek saya tu, saya macam adalah bagi hint sikit-sikit. Macam dorang cakap, macam contohnya lah, dorang send gambar bekas tunang saya tu. Saya tak download pun, sebab saya memang tak nak tahu sebenarnya. Benda dah lepas kan. Jadi mereka lah yang send gambar tu balik, and then cakap tak nak tengok ke ni handsome ni keluar ni jalan-jalan. Saya tak nak tahu pun sebenarnya. And then dorang macam tu lah, ejek. Bila diorang tahu saya berkenalan dengan lelaki lain, mereka mulalah cakap macam, betul ke berkenalan dengan lelaki baru? Bukan ke masih lagi ada hati dengan bekas tunang saya? Ataupun saya cuma nak kenal orang lain sebab saya nak jadikan dia tu tempat saya rebound macam tu. Tak, saya tak ada niat apa-apa pun. Buat masa sekarang saya cuma rasa macam saya nak saya nak berkenalan saja. Dan saya tak rasa saya boleh, sebab benda ni saya rasa saya macam tak boleh nak meneruskan lagi apa-apa yang menjurus kepada hubungan yang lebih daripada seorang kawan tu je lah. Dan benda ni mengganggu saya sebab yelah, kawan sendiri kan, sepatutnya diorang faham lah apa yang saya rasa. Benda-benda macam ni saya tak minta, dan mestilah bila putus cinta pun kita rasa macam teruk kan. Even sometimes ada yang sampai bunuh diri. Tapi
Saya tak adalah berfikiran macam tu. Cuma saya terasalah bila mereka cakap macam tu, dan kadang-kadang rasa marah juga. Dan benda ni berlarutan bila benda tembuk sikit, DJ sikit, tapi bila sikit pun lama-lama kan jadi bukit. Jadi itulah yang mengganggu saya. Sebabnya sehingga sekarang mengganggu saya sebab saya tak naklah sebab saya persahabatan ni renggang, tapi bila mereka sepatutnya faham lah, mereka kawan saya kan. Itu je lah. Okey. Jelas awak ceritakan pada saya tu. Okey, apa yang saya faham ni, saya cuma nak buat refleksi. Adakah betul apa yang saya faham ni ya? Madiha dah putus tunang lah dia beberapa bulan lepas, dan situasi tersebut dijadikan macam bahan ejekan ataupun membawa kawan-kawan Madiha di Kesedaran membawa diri Madiha dengan situasi yang lalu. Itu menunjukkan macam adakah mereka macam tidak mempercayai Madiha untuk lebih move on kan? Macam tu. Okey. Jadi Madiha telah buatlah beberapa tindakan macam tu kan. Tapi hanya sekadar tanda-tanda je lah. Okey, jadi boleh saya tahu apa keadaan Madiha semasa situasi itu lah? Saya rasa sangat marah dan terganggu lah. Terasa hati benda-benda macam tu. Saya marah sebab saya rasa benda tu tak perlu. Benda dah berlaku dan saya pun nak mulakan chapter baru dalam hidup saya, which is saya nak fokus pada kerja saya. Tapi saya rasa macam saya tidak disokong, dan saya rasa mereka masih lagi nak saya bergantung pada benda-benda yang lepas. Dan saya rasa mereka sebenarnya tak fikirkan saya pun, dan saya saja yang berfikir tentang perasaan orang. Mereka tak pernah fikir pasal saya. Itu yang mengganggu jugalah. Tapi saya ikhlas berkawan, jadi saya tak adalah terasa sangat. Tapi bila benda dah banyak-banyak kali jadi, saya rasa nak marah lah. Lebih kepada nak marah, tapi saya tak nak hubungan ni terjejas. Mereka baik sebenarnya, tapi mereka tak mampu nak faham saya kot. Saya tak tahu apa nak buat. Okey, jadi sekarang ni Madiha, kalau boleh Madiha nak kawan-kawan faham situasi Madiha dan hormat lah kan, daripada hormat dengan keadaan baru Madiha ni, supaya tidak bawa diri Madiha kepada masa yang lampau macam tu. Jadi boleh tahu bagaimana hubungan Madiha dengan kawan Madiha? Rapat tu macam duduk satu rumah ke, ataupun ada hubungan macam mana? Masa sekarang saya tinggal seorang saja. Tapi rapat kita orang tu kita orang tak adalah satu tempat kerja, tapi boleh dikatakan sebab kita orang semua bujang. Jadi bila keluar makan semua, boleh dikatakan hampir setiap hari juga kita berjumpa lah. Macam tu. Mereka lah teman saya di sini selain daripada diri saya sendiri, sebab saya di sini kan seorang saja, suami saya di kampung. Okey, nampak tu. Okey, boleh saya tahu seperti mana Madiha bagi tahu, Madiha pernah menunjukkan tanda-tanda lah yang Madiha tidak berasa selesa dengan perbuatan mereka tersebut. So boleh tahu apakah reaksi kawan-kawan Madiha tersebut? Mereka hanya diam dan tak mengendah saya. Malah saya diprovoke lagi sebenarnya. Dan saya rasa itu agak melampau lah sebenarnya. Saya rasa itu tak perlu terjadi. Saya rasa seperti dipijak-pijak dan memang tidak dihormati lah sebenarnya. Memang terkesan lah dengan ya. Sebab di sini saya tak ada kawan, jadi mereka lah kawan saya. Dan saya tak rasa saya disebabkan benda kecil sebegini saya perlu memperbesar-besarkan hal ni. Tapi benda jadi banyak kali, dan bila kita bagi himpun dorang tak nak dengar, saya rasa macam dah sampai masanya untuk saya bersuara
dan refleksi diri saya. Adakah ini betul-betul yang saya mahu? Adakah saya mahu mereka terus mengejek saya? Okey, jadi nampaknya boleh tak Madiha kongsi apa maksudnya tanda-tanda yang Madiha lakukan tu? Boleh tahu apa? Biasanya bila mereka ejek, saya akan jawab haha saja. Macam mereka mengejek saya dekat WhatsApp ke apa, haha saja. Ataupun bila mereka tengah bercakap dengan lelaki tu, saya akan bila mereka bercakap pasal bekas tunang saya, ketika berhadapan dengan saya akan buat-buat busy main telefon. Saya tak merendahkan. Bila mereka panggil saya pun saya buat tak dengar, macam tu lah. Tapi mereka still lagi tak faham. Malah mereka lebih seronok lagi mengejek saya. Jadi mereka mengambil isu tersebut sebagai bahan gurauan macam tu. Adakah mereka juga berkata seperti macam alah gurau je kot, macam tu je ke? Pernah. Tapi saya macam haha jugalah, sebab macam saya tak rasa tu bahan gurauan pun bila dah banyak-banyak kali buat macam tu. Mereka pun boleh tahu, boleh nampak daripada, saya rasa mereka boleh baca kot daripada saya punya reply tu yang saya terkesan dan saya terluka sebenarnya. Saya dah betul-betul move on, dan saya masih lagi hairan kenapa orang lain tak boleh move on dengan hubungan saya, sedangkan di dalam hubungan tu yang menghadapi realiti tu adalah saya. Jadi mereka bertindak semerdeka adakah kerana Madiha pernah berjumpa lagi ke dengan lelaki tu, atau dengan bekas tunang ke, macam mana? Atau bekas tunang tu merupakan kawan antara mereka kenal bekas tunang saya semua. Tapi kami berpisah pun bukanlah berpisah dengan teruk. Kami berpisah secara baik saja, seperti yang mereka katakan lah. Tapi kini sudah berbulan saya tak menghubungi bekas tunang saya, sebab ialah masing-masing ada kehidupan masing-masing. Dan saya rasa macam saya tak perlu pun nak hubungi dia untuk kalau sebelum ni kita pastilah nak report bila dah tunang kan. Tapi bila benda dah jadi macam ni, saya tak rasa pun saya perlu contact dia, unless kalau macam ada hal kematian ke apa-apa yang penting lah. Tapi yang pasti untuk contact saja saya tak gemar, dan saya tak nak pun. Sebab di media sosial pun saya dah mute semua. Saya memang tak nak tahu, saya tak nak ambil tahu. Itu sajalah. Okey, fahamlah. Tapi saya faham kalau dia hubungi saya untuk tanya apa, saya okey saja. Cuma sebab kami masih berkawan, tapi saya tak gemar lah sebenarnya. Tak berapa gemar. Okey, boleh saya tahu Madiha juga telah memulakan lah tindakan yang menunjukkan Madiha tak rasa selesa benda tu. Okey, macam mana Madiha luahkan perasaan Madiha apabila situasi itu berlaku? Adakah Madiha apa-apa tindakan selanjutnya? Biasanya saya hanya pendam. Selain daripada saya bagi itu, saya akan pendam sajalah. Sebab ialah benda kecil, saya rasa tak patut pun dibesar-besarkan kan. Saya tak nak lah sampai bergaduh ke apa, sampai diorang rasa saya merajuk, saya ni koyak ke apa. Saya tak nak lah macam tu. Tapi koyak lah juga kan bila dah banyak-banyak kali jadi. Jadi biasanya saya akan tulis something lah. Tulis tu macam coping mechanism jugalah bagi saya. Saya suka menulis. Jadi saya tulis apa yang saya rasa. Macam tu lah. Jadi cara Madiha menulis tu adalah dalam bentuk novel ataupun nota-nota, ataupun macam mana Madiha ungkaikan kata-kata tu? Adakah di post di mana-mana media sosial ke, atau macam mana? Oh tidak, biasanya kalau post di media sosial pun sebagai kiasan lah. Saya hanya berkias. Sebab ialah kita Melayu penuh dengan adat. Berkias lebih sopan, jadi saya berkias sajalah. Tapi mereka pun tak dapat nak ambil hinta sebenarnya. Mereka mungkin ialah siapa dah mungkin rakan sepejabat saya annoy saya kot, mungkin macam tu lah bagi mereka. Tapi kalau yang biasa saya menulis bila suasana tengah tegang tu, saya akan
menulis di nota. Dan saya akan luahkan apa yang saya rasa, apa yang saya hendak perkatakan kepada orang itu, tapi saya tak mampu. Oh, so boleh tahu selepas tindakan menulis, meluahkan sesi perasaan, apa perasaan dan emosi Madiha? Adakah puas hati macam mana? Saya lebih lega, tapi saya masih lagi berharap benda tu tak akan berulang. Macam tu lah, saya akan lega daripada marah sikit. Lega lah, yang pasti lega lah. Tapi masih juga terasa apa yang di hati tu susah lah juga nak buang. Tapi bukanlah susah nak buang, I mean like kalau 2-3 hari tu okey lah lepas tu. Tapi bila dah terasa at that time nak buang juga tak boleh juga. Jadi saya akan tenangkan diri saya kurangkan marah sikit. Jadi Madiha lebih kepada positif lah mengambil tindakan. Saya akan mengambil tindakan yang positif. Jadi fikir dulu lah. Okey, boleh saya tanya, sekiranya sebab Madiha lagi cakap benda ni masih lagi dijadikan bahan gurauan untuk masa sekarang ni kan. Okey, sekiranya esok ataupun sebentar saja lagi akan berlaku juga, masih berlaku gurauan kasar tersebut ya. Apa Madiha rasa Madiha nak lakukan sesuatu, Madiha rasa macam nak buat sesuatu tu, tindakan apa yang saya rasa tapi masih belum dilakukan lah. Ya, saya harap saya ada kekuatan untuk cakap secara terus terang bahawa saya tidak selesa dan saya tak rasa itu gurauan kerana ia dah lebih daripada 3 kali dah pun. Itu dan saya rasa itu sangatlah melampau kerana yelah kesusahan orang lain bukanlah bahan gurauan sebenarnya. Kesusahan, kesedihan, emosi yang orang lain hadapi bukanlah bahan untuk kita jadikan gurauan. Itu sangatlah rude dan sebagai I have common sense lah. Common sense memang yelah, kalau you ada common sense, you can sense benda tu like this is good sebenarnya. Saya tak boleh buat macam ni, mesti dia terasa. I have a thought lah untuk perasaan orang lain, because we never know what other people rasa kan. Mungkin bagi kita dia rasa yang tu saja, yang kita tahu hanya dasar-dasar. Kadang kita tak tahu dia hadapi apa. Betul. Okey, jadi Madiha adalah rancangan selanjutnya yang Madiha belum lakukan, tapi Madiha akanlah lakukan yang seperkara demikian tadi itu ya. Saya rasa kalau saya mungkin dah sampai satu tahap saya dah tak boleh tahan, memang saya akan sembuh je kot. Akan lepas. Okey, macam maksud saya, kenapa tak dilakukan sekarang? Adakah ada apa yang terhalang ataupun macam mana? Saya rasa sekarang saya tak ada kekuatan lagi dan saya rasa saya mengambil daripada sudut positif lah. Saya rasa benda ni tak perlu dibesar-besarkan pun sebenarnya. Bukanlah tak perlu dibesar-besarkan. Maksud saya ialah benda kecil sahaja. Bila satu kali kita dah buat lawak macam tu, bila dah banyak-banyak kali pun, bila dah nampak orang bagi hint yang tak suka, sepatutnya kita faham lah. Gitu. Okey, jadi nampaklah situasi ni. Okey, saya mempunyai cadangan untuk lebih mendalam sikit lagi tentang tindakan yang selanjutnya ataupun perasaan yang ada dalam perasaan dan hati Madiha lah ya. Okey, sekarang ni kita adakan sesi saya menggunakan teori macam kursi kosong lah ya. Okey, contohnya kursi kosong ada di sebelah ya. Dan Madiha di sini berada di kursi tersebut. Madiha bayangkan individu yang Madiha yang nak dikatakan lah, iaitu contohnya kawan-kawan lah, kawan Madiha. Okey, Madiha katakan apa yang Madiha rasa yang mereka harus lakukan. Contohnya macam luahan kepada Madiha. Saya ada tulis apa yang saya hendak perkatakan. Okey. Jadi saya rasa mungkin saya boleh tengok. Boleh. Okay. Jadi saya
cakap macam ni. Saya nak cakap first of all, saya tak rasa saya bersalah lagi untuk saya cakap benda ni sebab saya dah lama memendam dan saya rasa saya dah cukup sabar untuk hadap sehingga kesabaran saya ni dicabar. Dan saya rasa saya amatlah berbesar hati jika kamu semua boleh menghormati keputusan saya, which is saya dah tak nak dengar ataupun tengok lagi apa yang bekas tunang saya buat sebab saya tak suka. Dan saya juga lagi berbesar hati jika mereka sudah tak buat jenaka-jenaka tentang hubungan saya dan lelaki itu, kerana itu sangatlah rude dan bukan salah saya hubungan saya tidak work out dengan lelaki itu, sebab saya tak pernah minta hubungan tu akan jadi macam ni. Malah kami dah bertunang dan memiliki perancangan untuk mengambil untuk menjadikan hubungan kami ke next level, which is perkahwinan. Dan saya rasa benda tu bukanlah satu mainan. Dan saya rasa sebab saya rasa I am sorry that if you think how he looks like makes it, you have the right to joke about him like someone's sebab mereka selalu ejek juga saya. Saya ni suka orang-orang yang tak handsome saja. Dan saya rasa entahlah, berpijaklah di bumi yang nyata. Muka cantik dan lawa tu bukan boleh put the food on your table. Saya tak rasa macam, I am sorry if what he looks like makes it you have the right to talk about his, you know, his itulah penampilan dia lah. Tapi I am sorry juga sebab my love for everyone is beyond how they looks like, and I'm not ashamed to have that big heart that I will give love to all the people that I love. So sebab after all we all humans and we have feelings, right? Yes. So it is nice if you know, everyone could just say and joke about something else yang tak buat orang trigger and tak offend orang lain. You know, that's it. The world is so big that banyak lagi benda yang kita boleh borak dan joke around about, you know. And lastly, cakaplah apa yang nak cakap pasal saya sebab yalah, maybe saya ni orang yang cepat koyak kot sebab saya ada di sini dan cakap pasal ni. Tapi saya rasa ini memang satu tindakan yang tidak betul untuk joke around about someone else's struggles and sadness and, you know, past. It just don't, you know, it's just something that tak betul, you know. And tu je lah. You should know, like, you know, you have offend someone, that it is not nice to joke around about someone else's past and struggles and, you know, grief, everything. Okay. Yeah. Okay, saya fahamlah juga ya situasi yang Madiha nak kawan-kawan tu lakukan dalam keadaan dia lebih maaf kalau sekiranya salah ya, Madiha boleh jadi sekarang ni Madiha nak kawan Madiha fahami, at least fahami tentang situasi ni dan
berfikir sama ada joke tu boleh dilakukan ataupun tak, macam Yes. tu kan. Sebab if you don't have something nice to say, it is better to always shut your mouth. Sebab we don't know, like just like I say lah, we don't know, like yelah mungkin I nampak kuat, but then you don't know what in my heart really is, how you know how I deal with it, like you know, tipu lah kalau bila dah tu dah rasa macam bila kena tinggal tak sedih langsung, itu sangatlah tipu. Jadi itulah yang Madiha nak ingin diorang lakukan. Dia yang ingin, maafkan saya, yang dia harus lakukan ya. Okey, macam mana pula dia kalau dengan situasi contohlah ya, anggapkan kursi lagi satu dan di mana Cik Madiha pula berada dalam situasi yang Cik Madiha ingin diperkatakan, ingin apabila faham yang benda ni dok harus diperkatakan. Lepas tu kalau yang ada dok yang perlu yang ingin, dia ingin dengan harus lain ke? Lain. Ya, tadi Madiha tekan tu Saya harus yang tak nak kabarkan orang masa tu. Saya ingin perkatakan sekarang ni apa yang saya ingin mereka memberi apakah reaksi yang saya inginkan bila saya cakap gitu. Jadi yang tak gitu Madiha kabur apa yang mereka, apa yang saya inginkan mereka, bukan apa yang saya ingin perkatakan kepada mereka. Tadi you dah kata apa kan. Sekarang ni kalaulah sekarang ni jadi apa yang perlu mereka apa reaksi yang Madiha ingin lihat apabila perkara tersebut telah dipersuarakan. Faham tak? Okey. Jadi katanya faham dengan cara situ. Okey, next seterusnya, di mana situasi apabila Madiha telah diperkatakan sebagai itu, apakah reaksi Madiha? First of all, saya akan mengakui kesilapan saya dan saya akan minta maaf lah. Dan bagi saya cukup simple orangnya, dan saya rasa bila mereka dah minta maaf itu sangatlah sudah mencukupi, dengan syarat mereka tidak mengulangi balik benda tu dan menyokong apa sahaja keputusan yang saya akan buat selepas ini. Sama ada saya ingin berjumpa dengan lelaki lain ataupun jump balik into a relationship, going dating again, focus on my career. I mean like this is my life and I have the right to decide what I want to do. And as a friend, you should know that you have to, if you can say something nice, just support them and just support lah. For sure. So saya rasa macam itulah yang perlu mereka buat. Saya rasa kalau saya menjadi mereka, saya akan mengakui kesilapan saya akan minta maaf dan saya tidak akan mengulangi kesilapan saya, dan saya akan terus menyokong apa saja yang kawan saya buat. And I will always give love sebab itu diri saya. Okey. Jadi betul tak apa yang saya faham, reaksi yang Madiha dapat lakukan setelah tindakan diambil tersebut. Madiha lebih mention tentang support lah, support daripada kawan dengan hormat lah kan, dengan perubahan dan terus dengan dalam kehidupan kan. Okey, boleh saya tahulah sedikit tentang macam mana pula support daripada keluarga setelah hubungan dengan bekas tunang tu. Adakah mereka senyap sahaja atau macam mana? Mereka diam saja. Bagi positif ataupun negatif? Bagi saya tak adalah mahukan reaksi yang melampau-lampau. Masa mula-mula mestilah family dia tenangkan saya, itu sajalah. Dan lepas tu mereka pun tahu saya tak nak dengar apa lagi pasal tunang saya ni. Jadi mereka tak akan cakap pasal tu. Itu je lah, itu yang saya amat
appreciate lah, because I don't want to know anything about him anymore. He's not part of my life anymore. So tu je. Okay, nampaknya daripada support family memang support, memang sokong lah dengan Dan Madihah mereka juga menyokong memahami dengan career saya sekarang. Mereka macam push on you more, you know. Support daripada pihak family tu adalah cuma yang sekarang ni family di kampung and you perlu hidup dengan persekitaran. Itu di yang sini. mengganggu saya. Okay. Sebab family saya di kampung kan, kadang-kadang ada juga saya call mereka dan meluahkan apa yang saya rasa. Tapi yelah, apa yang mereka boleh buat pun tak banyak kan, mereka duduk jauh. Jadi mereka hanya minta saya bersabar. Dan yelah, sampai sekarang saya rasa terganggu sebenarnya. Sebab tu saya decide saya nak datang jumpa. Okay. Jadi adakah perkembangan ataupun yang Madihah akan lakukan setelah Madihah boleh setelah Madihah cuba untuk luahkan apa yang Madihah ingin luahkan tadi pada yang kursi pertama tadi tu, Madihah berjaya lah luahkan kepada saya yang Madihah nak katakan sedemikian kepada kawan Madihah. Jadi selepas kemungkinan akan berlaku, adakah Madihah okey, saya Madihah bertekad lah untuk lakukan tersebut atau macam mana? Mungkin saya akan Kumpulkan lagi lah ya. keberanian saya. Dan Okay. kalau benda ni terjadi lagi, saya rasa ya mungkin sampai di sini saja dan saya akan perkatakan apa yang tu. Dan yelah, it's on them lah. Kalau diorang tak boleh nak terima, nak buat macam mana kan? Ya, betul. Life goes on. Dan saya pun seorang saja kat sini dan saya rasa saya berhak dilayan dengan baik juga. Saya tak rasa saya berhak diejek-ejek dan dipijak-pijak sampai sekarang ni, seperti sekarang ni. Sebab saya pun manusia. Okey. Jadi rancangan kita tu tadi tu kan, rancangan yang cuba kita createkan tu, Madihah rasa adakah memang akan berkesan lah, macam tu keberkesanan dengan tindakan tersebut tu macam mana Madihah rasa? Saya rasa sebab Madihah kan dah berkawan dengan diorang kawan-kawan saya ni jenis yang gila-gila. Jadi untuk keberkesanan tu saya rasa mungkin saya akan, sebelum saya berkata sebegitu, saya kena tunjukkan yang saya ni serius. Dan saya kena tunjukkan yang saya ni tengah marah, barulah mereka tu. Kalau macam saya tiba-tiba nak ajak dia orang sit and talk like that, they won't understand. I bet they won't understand. Okey, jadi Madihah faham lah ya macam mana nak berinteraksi dengan dia orang. Dia sudah okey, bagus-bagus. Cuma saya bimbang sikit lah sebab benda tu kena diperkatakan bila saya tengah marah kan. Jadi saya takut. Ya, kalau tak dapat dikawal macam tu. Okey, kalau macam tu pula tanggapan keberkesanan, boleh saya tahu apa perasaan Madihah bila Madihah rasa benda tu berjaya dilakukan? Adakah Madihah rasa puas hati ataupun macam mana? Saya rasa puas hati dan move on dan hidup seperti biasa. Saya rasa semua akan okey je. Okey, akan terima lah ya. Jadilah kejanggalan berlaku apa-apa. Saya rasa tak Saya tak ada lah. rasa ada pun sebab saya rasa yelah, kadang-kadang kita manusia kan perlu berbicara dari hati ke hati. Jadi saya rasa benda tu adalah benda biasa. Saya lebih suka berkata sebegitu depan-depan daripada saya memendam dan seperti setengah orang kan buat thread memalukan kawan-kawan. Saya tak suka macam tu. Saya lebih suka berhadapan sebab kita hidup dalam realiti sekarang. Living now. So macam tu lah. Okey, jadi boleh tahu berapa orang bilangan kawan yang saya ataupun dia berlainan, ada 2-3 orang di sana, 2-3 orang di sana, saya betul-betul rapat tu 2 orang je. Dua 2 orang je je tapi lah. mulut 2 orang memang sukalah ejek saya. Ya, kalau macam tu ya. Tak apa, kita kan usahakan lagi lah kan. Sebab sekarang ni Madihah dah ada rancangan untuk lakukan sesuatu ya. Cuma mungkin masa ataupun keberanian lah yang perlu kita pupukkan lagi tu ya dengan sesi luar. Madihah pernah melakukan contohnya lah orang buat cermin untuk meningkatkan keberanian Madihah bercakap dengan diri Madihah sendiri. Madihah pernah lakukan? Pernah lah juga, tapi saya tak adalah serius sangat. Sebab saya more tu menulis. Sebab saya tak suka nak practice benda-benda macam tu sebab saya
akan legakan diri saya dulu. Okey. Saya lebih positif ke arah tu dan saya akan legakan diri saya dulu dengan menulis. Oh. Jadi tak adalah saya nak marah-marah tengok cermin, tak. Tak adalah, kalau ada pun macam lawak-lawak je kot. Yelah. Mungkin praktis macam tak serius. Oh, jadi Madiha adalah apa ni inisiatif macam tu ya untuk melepaskan perasaan tu. Okey. Pasti dan cerita yang awak kongsikan tadi bagi saya itu sangat mencabarlah ya kan. So apa yang membuatkan awak tekad untuk berjumpa dengan saya untuk keluar daripada zon ini? Apa yang membuatkan Apa yang membuatkan saya rasa tercabar dan apa yang membuatkan saya rasa ialah terbeban kan dalam situasi ni kan. Sebenarnya ialah saya duduk di sini kan seorang. Saya tend to jadi kesunyian dan saya rasa macam tiada siapa yang memahami saya. Tapi ialah kita duduk jauh dengan family kan. Saya tak naklah susahkan family saya. I mean boleh je I nak ubah semuanya, tapi you know it's not nice to make someone else that far away worries about us kan. Saya tak naklah keluarga saya bimbang tentang saya. Jadi saya kerap memendam dan saya rasa kesunyian. Dan yelah, saya takut kalau kerana saya telah sukar untuk saya katakan ni sebab saya rasa diri saya telah menunjukkan tanda-tanda kemurungan. Kerana saya lebih suka bersendiri dan tidur saya terganggu. Kadang-kadang saya tak tidur langsung. Saya kerap memikirkan tentang adakah saya memang layak dilayan sebegini? Adakah saya tak layak untuk orang lain? Saya memang banyaklah kekurangan saya ni macam tu. Jadi saya tak nak jadi macam ni lagi. Saya nak gain balik saya punya confidence sebab I want to strive more in my career right now. Like my career is my first, itulah first saya punya first keutamaan lah sekarang. Ya. Jadi macam itulah. Saya ada juga consult doktor sebenarnya. Kerana saya dah tak boleh nak tidur pun terganggu kan. Kadang-kadang saya memang rasa letih dah hari tu. Ada juga saya pensan dekat pejabat. Jadi saya rasa saya perlulah bantuan ni. Jadi tidak situasi sekarang ni hingga membebankan Madiha lah ya. Okey, tak apa-apa. So kita akan usahakan lagi lah untuk ke step seterusnya sebab kita pun dah bergerak dah ke beberapa step dah ya. Dan Madiha pun mempunyai keazaman untuk keluar daripada masalah tersebut kan. Okey, tak apa-apa. Kita akan usahakan lagi selanjutnya. Okey, jadi saya nak buat recap lah daripada apa yang berlaku supaya saya tidak tersalah tanggapan apa-apa. Okey, di mana Madiha menceritakan situasi Madiha dengan hubungan bekas tunang membuatkan perkara tersebut dijadikan sebagai bahan ejekan lah daripada kawan yang Madiha perlu yang berada di sisi Madiha. Dan perkara tu bagi Madiha sangat melampau lah, sangat kurang ajar. Dan Madiha juga telah sebenarnya Madiha dah keluarkan tanda-tanda yang Madiha tidak selesa, tidak bersetuju dengan tindakan tersebut. Tetapi mereka tidak menghiraukan macam tu kan. So Madiha pilih untuk pendam dan meluah kepada diri Madiha saja. So dengan Madiha telah membuat tindakan untuk meluahkan apa, tetapi pada masa yang sama benda tu membebankan juga Madiha sampai terjejas kehidupan lah kan, sampai kesihatan tentu. Okey, jadi nampaknya sekarang ni pun Madiha mempunyai idea dan untuk melakukan sesuatu. So jadi cuma Madiha terhalang kerana Madiha berfikir untuk menjaga hubungan dengan kawan tu dan Madiha kurang keberanian lagi kan. Jadi kita akan pupuklah lagi tu dan kita dan sebab Madiha pun bukannya tiada sokongan daripada lain. Madiha dengan munculnya Madiha adalah family support. Cuma sekarang ni
di sini di Terengganu ni Madiha memerlukan kawan yang berada lah kan. Macam tu kisah Madiha tu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat lagi untuk bagaimana situasi tersebut akan berlaku dan Madiha perlu ambilkan tindakan supaya mereka faham. Yang itu yang Madiha nak. Madiha nak mereka faham dan mereka sokong dan hormat lah kan. Boleh katakan macam tu. Boleh saya katakan hormat macam tu. Okey. Jadi itulah. Okey, kita akan untuk dikatkan seterusnya lah. Untuk kemungkinan sesi seterusnya untuk tingkatkan lagi lah macam mana nak luar tu. Boleh Madiha? Boleh kita buatkan sesi seterusnya lagi untuk kita bincangkan lagi apa yang perlu kita tekankan untuk untuk beritahu macam tu kan. Okey. Jadi Madiha ada apa nak tambah dengan apa pandangan saya tu atau macam mana? Atau dah tak ada okey? Just okay. I'm looking forward to next session lah. Yang boleh buat saya lebih lega kan. Sebab yelah, saya tak nak lah lama-lama benda ni dipanjangkan sebab yelah dah mengganggu saya kan. Saya rasa sukar jugalah. Saya tak nak lah macam orang lain ada suicidal thought. I don't want to go that far. Kalau yelah, dan saya pun nak rutin saya kembali pada asal. Saya tak nak lagi tidur, saya terganggu. Jadi migraine semua tak nak lagi sebab benda ni. Benda kecil saja kan sebenarnya. Betul-betul. Boleh membawa. Okey, saya nak beritahu Madiha jugalah sekiranya masalah yang kita kongsi ataupun apa yang proses untuk berlaku perubahan ni akan menjejaskan diri Madiha, akan mencederakan diri Madiha ataupun diri orang lain. Saya akan membuat rujukan lah Madiha kepada pihak-pihak berkenaan lah yang seperti mana yang dikatakan tadi lah. Okey Madiha. Okey Madiha, tu sajalah untuk sesi hari ni. So terima kasih kerana hadir ke bilik ni, hadir ke rumah ni untuk buat sesi ni. Saya harap Madiha terus bersemangat ya. Jangan putus asa sebab Madiha pun mempunyai zaman yang Madiha tak nak lah sampai tahap yang bahaya kan. Okey, so teruskan bersemangat lah. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Okey.